Assalamualaikum. Tajuk pembentangan saya ialah Gambaran Realiti Sosial, Kajian terhadap Cerpen Daun Jejawi 1956, Buruh Paksa 1958 dan Dosa Pejuang 1992, karya Datuk A. Samad Said. Dan berikut ialah ahli kumpulan Nur Naziha binti Maruf, Dr. Zainatul Syahida Abdul Rahman. Baik, bahagian pengenalan. Cerpen sebenarnya merupakan salah satu seni kesusastraan dalam industri kreatif. Ya, kemahirannya dari segi penulisan, penggunaan kata-kata yang berseni menjadi kelebihan serta perbezaan dalam menghasilkan cerpen. Ya. Menurut Danziger mentafrikhkan bahawa sastra iaitu merujuk kepada satu seni penggunaan kata-kata sama ada dari segi aspek lisan mahupun yang bertulis. Ya. Hal ini disokong oleh Nur Syam mengatakan bahawa perubahan akan dirasai pembaca apabila pengarang bersifat lebih kreatif dalam memasukkan aliran ataupun teori baru dalam penulisan mereka. Ya, pengarang ni mempunyai daya pemikiran yang baru untuk menarik pembaca di samping menghasilkan kisah-kisah berdasarkan kehidupan yang nyata. Dimensi sosial memfokuskan kepada isu sosial masyarakat seringkali dikaitkan dengan interpretasi dalam pengarang melontarkan idea. Hal ini demikian kerana peristiwa yang berlaku dan terkesan dalam jiwa mereka akan dijadikan sumber inspirasi dalam menulis cerpen ataupun berkarya. Baik, ini adalah bahagian penyataan masalah ya. Kajian yang dilakukan untuk menganalisis fenomena sosial masyarakat dengan menggunakan pendekatan teori realisme dalam cerpen Daun Jejawi, Buruh Paksa dan juga Dosa Pejuang. Kajian ini melihat kepada hubungan teks cerpen dan teori realisme yang menekankan kepada aspek kepengarangan dalam proses penciptaan cerpen ya. Kajian terhadap 3 buah cerpen ini menunjukkan bahawa aspek binaan ataupun struktur dalam penulisan tidak sekadar mencukupi untuk menghasilkan sesebuah cerpen sekiranya tidak menggambarkan situasi sebenar. Ya. Meskipun teori realisme ini telah mencapai tahap konvensi dalam sastra, namun pengenalan terhadap kewujudan dan kefahaman terhadap konsep teori ini masih perlu dikaji. Hal ini demikian kerana hanya sebilangan kecil penulis yang mengetengahkan pendekatan realisme dalam perbincangan ataupun penulisan kajian mereka. Oleh itu, kajian ini turut menekankan kepentingan pendekatan realisme dalam sastra untuk menghasilkan cerpen berkualiti tinggi. Baik, ini adalah persoalan dan objektif kajian ya. Objektif kajian ada 2 ya, mengenal pasti aspek kepengarangan penulis dari sudut latar belakang, pengalaman dan pemikiran dan menganalisis gambaran situasi sebenar masyarakat dalam cerpen Samad Said semasa era pra-merdeka. Ya, objektif ini untuk menjawab persoalan kajian iaitu apakah aspek-aspek kepengarangan yang digunakan Samad Said dalam penciptaan cerpen dan apakah gambaran situasi sebenar masyarakat dalam cerpen Samad Said pada zaman era pra-merdeka. Baik, ini adalah tinjauan literature ya, iaitu realisme dalam cerpen. Menurut Irwan yang mendefinisikan secara etimologi, perkataan realisme ni sebenarnya berasal daripada perkataan Inggeris iaitu real ya, dan ia membawa maksud benar ataupun merujuk kepada keadaan mahupun situasi sebenar. Ya, justru itu realisme ini dikenali sebagai pendekatan yang bertindak ke arah kecenderungan dalam melihat sesuatu persoalan dan fenomena yang berlaku. Menurut Yeni pula ya, menekankan iaitu ciri-ciri aliran realisme ini boleh ditemukan di dalam karya sastra yang pelbagai genre ya. Beliau meletakkan batasan kajian ini di mana menekankan 7 karakteristik yang dikaji ya, iaitu unsur-unsur realisme di sebalik peristiwa di dalam cerita pendek ataupun cerpen tersebut. Ya, dalam konteks ini, pendekatan ini turut menjelaskan makna secara simbolik dalam setiap peristiwa yang terjadi sehingga difahami dengan jelas dan tepat. Baik, ini adalah metodologi ataupun kerangka kajian ya, kualitatif melalui analisis tekstual ya daripada cerpen dan menghasilkan ya ataupun mengikut kepada pendekatan teori realisme ya. George Lucas iaitu 1963 ya, berdasarkan gambaran realiti sosial terhadap 3 buah cerpen karya Samad Said. Baik, ini adalah analisis ya daripada 3 buah cerpen tersebut. Ini adalah analisis aspek kepengarangan dari sudut latar belakang. Ya, jika kita lihat ya, kenapa kakak tidak tinggal di tempat lama itu juga? Kenapa kakak datang ke Singapura? Ini adalah hasil daripada petikan Daun Jejawi halaman 172 ya.
Jika dilihat di sini, pengarang Ehsan Mat Said telah menggunakan sudut latar belakangnya dalam mengembangkan imajinasi melalui penciptaan cerpen. Baik, di mana beliau kerap menggunakan latar belakang tempat yang sama berulang kali. Pengarang Ehsan Mat Said telah lahir di Melaka pada tahun 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal. Setelah berumur 6 bulan, beliau telah berpindah ke Singapura dan membesar di sana sehingga akhir dekad 50-an. Hal ini demikian menunjukkan bahawa pengalaman menetap di Singapura lebih daripada 10 tahun itu menyebabkan Ehsan Mat Said sering menggunakan latar tempat tersebut dalam penulisan cerpen Daun Jejawi. Menerusi petikan di atas mengisahkan peristiwa di mana seorang ibu tunggal yang kematian suami membawa diri ke Singapura untuk meneruskan hidup. Meskipun pada ketika itu di kota Singa iaitu berlakunya kemusnahan sosial akibat peperangan dengan Jepun. Pengarang memilih latar suasana di Singapura kerana ia adalah lebih dekat dengan diri Ehsan Mat Said dan beliau berasa mudah untuk berimajinasi dan meningkatkan kreativiti dalam penulisannya. Tidak hanya itu, latar tempat lain yang kerap kali dipakai oleh Ehsan Mat Said juga ialah latar tempat perkampungan, pedalaman dan suasana pulau. Baik, ini adalah analisis daripada aspek kepengarangan dari sudut pengalaman. Pengarang telah mengambil langkah awal dalam menjadikan sudut pengalaman sebagai kelebihannya dalam menulis dan menghasilkan jalan cerita. Hal ini kerana biodata Ehsan Mat Said sendiri yang lahir pada zaman sebelum merdeka telah menjadi titik tolak kepada kehidupannya yang merasai zaman era penjajahan. Sehubungan itu, penulis telah mengapresiasikan pengalaman yang dilaluinya dalam konteks karya sastra. Menurut George Lucas yang mengatakan bahawa aliran realisme atau karya sastra saling berkait dan disebutkan sebagai karya realis yang menunjukkan perjuangan masyarakat yang ingin membebaskan diri daripada cabaran, halangan, penderitaan ataupun corak kehidupan sosial mereka. Dalam konteks pengalaman pengarang Ehsan Mat Said ini boleh dilihat di dalam Dosa Pejuang, cerpen Dosa Pejuang, iaitu pengarang menggambarkan kehidupan anak kecil zaman peperangan yang ditempuh oleh pengarang itu sendiri, iaitu hidup dalam ketakutan. Ia turut ditunjukkan dalam cerpen ini pada perenggan kedua pada muka surat 490. Kita lihat apakah yang ada di dalam Buruh Paksa halaman 372 ini. Kariman yang datang ke belakang mendukung dua orang anak Satyamah mendapati orang tua itu mati tersenyum. Dia cepat mengajak Chow Wah lari bersembunyi terlebih dahulu kerana bunyi deru BM semakin garang. Ini adalah contoh aspek kepengarangan dari sudut pengalaman. Baik, ini adalah analisis aspek kepengarangan dari sudut pemikiran pula. Baik, aliran pemikiran turut mendorong Ehsan Mat Said menulis secara kreatif mempengaruhi proses kepengarangan beliau juga. Hal ini demikian kerana proses pemikiran adalah salah satu model proses kreatif terawal. Ini dikemukakan oleh Graham Wallace. Bahkan Torrance telah mendakwa bahawa model Graham ini adalah asas kepada program latihan pemikiran kreatif dan ia diaplikasikan pada masa kini. Jika kita lihat Daun Jejawi cerpen ini, Buruh Paksa dan juga Dosa Pejuang dijadikan bahan kajian kerana pengkaji melihat pengarang memiliki aliran pemikiran dan tujuan yang sama. Ini kerana ketiga-tiga cerpen ini memfokuskan pemikiran cinta, tanah air, kemanusiaan dan menolak penindasan. Dalam konteks ini, cerpen Ehsan Mat Said didapati memiliki tahap proses pemikiran Graham Wallace yang diaplikasikan menurut sebelum menulis cerpen. Menurut Azhar pula mengatakan aliran pemikiran Ehsan Mat Said ini terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, pencarian makna hidup dari segi kemanusiaan individualisme, manakala kedua, pengungkapan pengamalan kehidupan atas sedar kemanusiaan, ketiga iaitu pengasahan teknik demi keberlainan dan keindividualan. Pengarang Ehsan Mat Said ini dikenali sebagai seorang yang aktif berinteraksi dalam masyarakat. Samsul mengatakan merujuk kepada sesi temu bual bersama Ehsan Mat Said, sastra harus merakamkan realiti menurut beliau. Melalui kepribadian Ehsan Mat Said ini didapati pemikiran beliau, gemar menulis cerita berdasarkan sesuatu yang diketahui oleh beliau secara nyata. Baik, ini adalah analisis realiti sosial dalam cerpen kemiskinan pula. Kita lihat dan kasihan kecil-kecil begitu dan terpaksa memikul bebanan hidup. Ini daripada Daun Jejawi halaman 173. Baik.
Menerusi cerpen Daun Jejawi, pengarang A. Samad Said mengemukakan bahawa realiti sosial kemiskinan yang sengit dihadapi masyarakat. Berdasarkan cerpen ini, golongan berautoriti pada ketika itu telah bertindak meragut keamanan dan kebahagiaan sesebuah keluarga. Petikan di atas menceritakan kehidupan sebuah keluarga yang hilang ketua keluarga selaku tempat bergantung. Tidak hanya itu, si anak yang masih kecil menjadi mangsa kehilangan kasih sayang seorang bapa. Oleh itu, aspek globalisasi yang mengalami perubahan turut mempengaruhi kehidupan ibu tunggal dalam konteks sosial, ekonomi dan fizikal. Menurut Diana mengatakan bahawa keadaan ini menggusarkan kerana ia mampu memberikan kesan rantaian buruk kepada pembentukan jiwa kanak-kanak serta institusi kekeluargaan itu sendiri turut terancam dan terjejas. Baik, ini adalah realiti sosial dalam cerpen Kesengsaraan. Kita lihat daripada Buruh Paksa halaman 337. Dan saya ingat betapa susahnya hati ibu saya yang sebenarnya selama beberapa hari ini terketar-ketar sahaja kerana diserang penyakit malaria. Dan lebih pilu lagi hati saya apabila teringatkan ayah saya yang tokak. Baik, menerusi petikan di atas, pengarang mengemukakan realiti kesengsaraan masyarakat yang tidak dapat kebajikan hak asasi mereka. Pihak autoriti iaitu penjajah tidak menghiraukan kesihatan komuniti dan buruh malang sekali dibiarkan mereka mati tanpa mendapatkan rawatan dan ubat-ubatan. Cerpen Buruh Paksa ni menggambarkan penderitaan masyarakat sewaktu zaman pendudukan Jepun di tanah Melayu. Pentadbiran dilakukan dengan keras pihak penjajah menggunakan tenaga manusia tanpa menjaga kebajikan mereka. Kesengsaraan berterusan yang dihadapi oleh mereka kerana mereka tidak dibenarkan bersuara, meluahkan ketidakpuasan hati. Tambahan pula mereka pihak yang mempunyai kuasa dan harus mengikut arahan. Baik, analisis realiti sosial dalam cerpen Pengkhianatan kita lihat di dalam Dosa Pejuang halaman 491. Imran Kadiro, kelasi tua itu, tidak kelihatan di situ. Selepas Kariman menjumpainya, tergolek mabuk di sisi kolam masjid dengan gayung todi di tangannya. Tengku Maimunah sedang menggendong 2 kampit beras dengan muka yang pucat. Baik, kita lihat di sini. Samad Said turut menunjukkan situasi keterpaksaan rakyat menghadapi keadaan di mana wujudnya pihak yang bertindak sebagai tali barut dalam komuniti. Kemudian pengarang menunjukkan pula realiti ketidakjujuran dalam berjuang demi negara. Sebagaimana wujud dan nyata. Dalam arti kata lain, golongan sebegini hanya mementingkan diri mereka dan berlaku khianat pada bangsa tanpa ragu. Menerusi cerpen Dosa Pejuang, pengarang menulis keadaan di mana tindakan mengamalkan rasuah telah merobohkan kestabilan sosial, ekonomi dan politik dalam sebuah komuniti. Buktinya, mereka menjadi pembelot demi kemewahan yang mereka inginkan. Lebih tepat lagi, rasuah memusnahkan negara dan bangsa. Dalam konteks ini, pengarang ingin mengetengahkan pendekatan integriti yang boleh dititik beratkan agar situasi sebegini dapat dielakkan. Pengarang turut menyampaikan mesej melalui cerpen ini bahawa musuh itu berada di mana sahaja meskipun kita telah berwaspada. Baik, perbincangan dan implikasinya, kajian ini memperlihatkan kepentingan proses kepengarangan daripada pelbagai sudut yang memberi kesan kepada kehidupan individu malah mempengaruhi penulis karya untuk lebih cenderung menghasilkan karya yang memberi gambaran situasi bersifat jelas dan nyata. Hasil dapatan ini juga menggunakan kaedah analisis tekstual, hubungan kait antara teks dengan pengarang berdasarkan analisis data yang dilakukan yang mendapati menjawab 3 komponen penting iaitu permasalahan kajian, objektif dan persoalan kajian. Dari segi implikasi pula proses kehidupan telah mempengaruhi seseorang pengarang berkarya untuk merealisasikan kisah hidup sebagai pengajaran yang nyata. Baik, kesimpulannya, keseluruhan kajian dapat disimpulkan bahawa A. Samad Said sebagai penulis ataupun pengarang mengetengahkan pelbagai isu dan permasalahan dalam komuniti sosial. Justru itu, masyarakat dan negara seperti politik, sosial dan keagamaan sering menjadi topik utama di dalam penulisan cerpen beliau. Isu-isu yang dipilih fakta adalah daripada pengalaman hidup beliau sendiri, realiti sebenar kehidupan yang hendak disampaikan secara tersirat dan tersurat. Sumbangan kajian ini dari segi aspek masyarakat pula di dalam konteks segambaran realiti sosial ini membolehkan masyarakat atau pembaca mengetahui apa yang berlaku pada era pra-merdeka terutamanya sekitar 1950-an. Justru itu memberikan generasi baru selaku pembaca mendapat imajinasi dan mengetahui tentang bagaimana kehidupan pemikiran dan percakapan masyarakat sosial pada waktu itu berdasarkan dialog-dialog serta peristiwa yang digambarkan oleh A. Samad Said. Baik, begitu sajalah pembentangan saya dan ini adalah bahagian rujukan. Terima kasih.